saya ingin menambah beberapa perkara yang barangkali kita tidak perasan tentang bagaimanakah sebenarnya suasana ketika ayat ini diturunkan. Kerana daripada suasana ayat ini diturunkan, kita akan memahami makna uswah dengan lebih baik. Sebenarnya kisah Nabi disebut Allah Ta'ala sebagai uswah ini berlaku di dalam peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Dan kita sedia maklum dalam peperangan berkenaan Nabi sudah berusia hampir 58 tahun. Dan kita boleh membayangkan bagaimana usia ahli-ahli jamaah kita, bagaimana usia orang tua kita pada umur 58 tahun. Bagaimana tenaga, stamina yang ada. Tetapi bayangkan Nabi SAW pada umur 58 tahun, ya, mampu menggali parit Khandaq dengan tangan baginda sendiri, ya, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang baginda turut sama berpuasa dengan para sahabat. Para ulama tafsir menyatakan bahawasanya ayat yang menyebut uswah hasanah itu adalah turun kepada Nabi SAW semasa baginda menggali parit bersama dengan para sahabat. Jadi kalau kita nak tahu apakah makna uswah, maka lihatlah kepada karakter Nabi yang memilih untuk usia tidak menjadi penghalang, ya, suami kepada 9 orang isteri tidak menjadi penghalang, ayah kepada 4 orang anak perempuan tidak menjadi penghalang. Ketika segelintir manusia dalam negeri Madinah memberi alasan untuk tidak turut sama terbabit dalam penggalian parit Khandaq kerana musim panas yang sangat terik, ya, apatah lagi dengan keadaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi perkataan yang Allah Ta'ala pilih, Ustaz Tio Muhsin, adalah perkataan uswah. Saya sebagai pelajar dalam bidang bahasa Arab dahulunya dilatih untuk menghargai setiap perkataan dalam Al-Quran. Jadi kita biasa dengar perkataan uswah, apatah lagi perkataan kuduah. Soalan Al-Fadhil Doktor tadi pun kuduah. Di dalam Al-Quran memang ada perkataan kuduah, iaitulah dalam suratul An'am ayat 90. Tetapi Al-Quran juga mendatangkan perkataan lain, tetapi bagi kita barangkali sama sahaja, iaitulah uswah. Sebenarnya berbeza. Di dalam suratul An'am ayat 90, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Yang bermaksud merekalah para anbiya itu, orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk, maka turutkanlah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perkataan, ya, iqtadih, ada perkataan ambil nabi-nabi sebagai qudwah, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Al-Quran, ya, ada perkataan qudwah. Tetapi yang kita laungkan sempena Maulidur Rasul adalah perkataan uswah. Lalu apakah ada beza? Sebagai pelajar bahasa, kita menyatakan ada beza walaupun terjemahan barangkali sama. Iaitulah teladan, ya, role model, inspirasi. Dengan mengetahui perbezaan ini, insya-Allah mudah-mudahan cara kita memandang Nabi SAW ada beza. Ada beza. Ya. Apabila disebut qudwah, ya, para ulama menyatakan qudwah ini bil makna, manakala al-uswah bil ashkhas. Maksudnya seseorang apabila menyatakan bila menyatakan nabi-nabi itu sebagai qudwah, maknanya tidaklah kenal mana nabi-nabi itu, tetapi makna kenabian itu sampai kepada dia. Dia faham jalan perjuangan sebagai seorang nabi. Bukan dia orang yang pertama yang memulakan perjuangan ini. So, qudwah ini dikaitkan dengan makna kenabian, risalah kenabian, tugasan kenabian. Maknanya ia umum, tugas nabi-nabi. Tetapi bila disebut uswah, ia dikaitkan, ya, dengan syakhsiyah. Bukan sekadar career, tetapi batang tubuh. Kalau bahasa lebih mudahlah, kalau saya boleh cuba permudahkan lagi. Kadang anak kita kerja bank. Kita tanya kenapa nak kerja bank? Mama, kerja bank ni memang pendapatan best, insya-Allah. Dia kerja bank
Sebab dia dapat tahu kerja bank ni secara maknanya kerja bank ni memang selesa. Memang insya-Allah lah ya, boleh mudah untuk berjaya. Maknanya itulah makna dia. Ya. Tetapi ada orang bekerja di bank bukan sebab sekadar dia dapat tahu kerja bank ini selesa, tetapi kerana adanya tokoh-tokoh yang berjaya yang dia kenal, yang keriernya bermula daripada banker dan hari ini menjadi orang yang penting dalam negara. Jadi ada dua sebab seseorang bekerja di bank. Satu kerana, minta maaf Ustaz, boleh dengar ke suara anak-anak? Punyalah banyak masa nak mengamuk, masa ni lah nak mengamuknya. Harapnya tak mengganggu semua sidang jamaah lah. Okey, minta maaf banyak-banyak. Jadi, ada orang bekerja di bank ya sebab itu karier yang kita sedia maklum insya-Allah lebih baik daripada karier-karier lain. Tetapi ada orang bekerja di bank sebab terinspirasi dengan fulan bin fulan, fulanah binti fulanah. Kesimpulannya, uswah lebih tinggi kedudukan daripada qudwah. Uswah lebih khusus daripada qudwah. Ini menunjukkan Nabi SAW, kamu bukan sekadar akan dapat daripada Nabi Muhammad SAW kenabiannya, fungsinya sebagai penyampai risalah sebagaimana nabi-nabi terdahulu, tetapi perilaku, batang tubuh, segala yang ditampilkan oleh Nabi, namanya sirah, namanya hadis, namanya sunnah yang memperincikan risalah. Sebab apa? Nabi SAW mentafsirkan Quran. Segala apa yang berlaku ya daripada bangun tidur sampai tidur semula adalah pentafsiran Al-Quran. Segala apa yang Nabi lakukan dengan sahabat, dengan isteri, dengan anak, dengan mertua, dengan negara, dengan musuh, semuanya adalah pentafsiran Al-Quran. Jadi kelebihan umat ini, mereka bukan sekadar dapat qudwah, yakni apa agaknya yang nak disampaikan oleh Nabi ini, tetapi mereka juga dapat uswah, iaitulah bagaimana Nabi melakukannya. Umur 60 gali parit khandak. Dan dia boleh memilih untuk retirement plan, untuk berehat di rumah sahaja. Tetapi dia memilih untuk kerja-kerja berat pada usia begitu. Itulah makna Al-Quran. Seperti apa? Ayat-ayat Allah berbunyi ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ayat Quran, itu risalah, itu qudwah. Iaitulah Allah Ta'ala nak kita belajar daripada Nabi, iaitulah dia bila melakukan satu kerja ahsanu amala. Tetapi di mana fact and figures dia? Di mana cerita terperinci tentang batang tubuh insan yang mentafsirkan ahsanu amala? Maka cerita di perang Khandaq itu jadi uswah. Jadi mudah